Okey, boleh mula. Nampak dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aiman bin Abdul Latif. My number metric is 01DKA19F1023. Tak payah cerita dah nama. Just terus baca slide. Okay, this is our content. Then we move to introduction. Okay. UMS6 is an application that can help facilitate the task of quantity surveyors, contractors, and consultants. This software helps them prepare the quantity of material in planning stage. And then this software contains estimation quantity data of steel, formwork, and concrete. This software will provide the estimation of quantity material based on flow error. And lastly, this software ensures that they obtain the material quantity estimation that is almost the same as the actual quantity. Nur Hafizah tutup kamera. Nur Bakis pun tutup kamera. Tak apa. Yang speaker sahaja yang bercakap, yang buka cam. Tutup cam. Nanti lain tak nanti. Okay, teruskan. Problem statement. The calculation of the quantity of building materials is usually done by a quantity surveyor by using the method of take of quantity, which is by removing each item of building materials according to the measurement and size shown in the construction plan. This method takes a long time because it is necessary to count each item involved one by one and requires skill in reading the plan. There are several forms designed to simplify the calculation process, but they are very complicated. So this is the example, the calculation that surveyor use manually. So we use the apps to provide data estimate quantity material without any calculation. Next. For objective, first, Buka cam ya. Mama Aiman tak apa, boleh tutup dah. Okay. Tadi ni. Takut line slow. Macam grup tadi lah. Kesian 2 orang. Nama apa dah lupa dah. Okay, teruskan. For objective, first, to design an alternative application to be used in preliminary estimating method. Second, to develop a software to provide material quantity estimation data. Third, to test the effectiveness of the QMS6 software. Okay, scope of study. Ni. Mana pula demo ni? Macam ni. Line dia selalu tak okey. Dia duduk mana? Dia Pasir Gudang, Johor. Patut 4G, 5G semua ada tu kat situ. Dia pakai ni new mobile. Saya okey je. DG ke, mobile ke, Celcom ke. Pasir Gudang tu macam KL lah. Tak ada. Sambar ni tolong sambung lah. Scope of study, estimation quantity of basic materials, steel, formwork, concrete, analysis data from complete project, analysis from standard design plan, estimation quantity based on floor area. Okay, empathy study. The user is contractor and quantity surveyor. Say the calculation of the quantity of material is done manually and it takes a long time to obtain an estimate of the quantity of material. And then the contractor of quantity surveyor thinks that the calculation method can solve the problems they are facing. In fact, it will slow down the construction process. Now 3 is here. The construction, the contractor face problem in
estimating the quantity of building materials. Number two, the use of length calculation methods to determine the quantity of material required in construction. And lastly, do. First, produce a software named QMS6, and number two, the software that can estimate the quantity of building materials. Okay, next. Design thinking process 2, we met a contractor who is experienced in managing various construction projects. He always made a mistake in determining the estimate quantity of material because of a lot of calculation and take a long time. It will also be difficult for him to control the cost and time of construction. We discover the contractor has problem in determining the estimated quantity of material and controlling the cost of materials from time to time. We aim to help contractor in simplifying the work of material estimation while at the same time making it easier for him to control the cost and time of construction by providing a material quantity estimation software. Next, for design thinking process 3, ideate quantity material estimation software. This software helps users get the estimation of quantity material quickly without the need to make state of quantity. When the quantity of material is obtained quickly, the cost and time of construction can be well controlled. This software is to provide data from the estimated quantity of material analyzed from the complete project, which is standard design. This software focuses on basic construction material, which is steel, concrete and formwork. Barulah ada. Cantik. Yang ni saya nak tengok ni. Okay. Teruskan. So this is a prototype for our software. Apps. So we have to log in. We have to put the email and password. Then we choose the floor plan that we want to use within house or building. Then let's go to the types of floor plan. You have this is the type of house that usually use. Then go to the floor area, and then the material will pop out from the floor area. Next. Okay. This is the setting. Okay. We click the three and then the notification, privacy, account, help and above. Okay. Okay, teruskan. Okay, now we move to design thinking process 5. It starts first show sample sketching prototype one by one to user, and then ask user to try the sample and don't tell how to use it. Number 3 is create experiment, and lastly ask user to compare and get feedback. Okay, next. So for methodology, for start, we will conduct an interview with the user to define problem about the field of study. Then we will research design. We will collect and analyze data of primary estimating material and compare it with manual calculation. Next, we draft the design. We design the illustration of our apps like prototype model. Next, prepare material. The only material we propose is using selected software to create our app. Next, develop procedure. First, prepare the data from complete project. Then, prepare model of software. Third, install selected software to create our app. Next, we start create a QMS6 software. Then, insert the quantity material data. Lastly, we test the effectiveness of QMS6 software. Next, testing. We will give user test QMS6 software and take feedback.
Lastly, final product, we will launch QMS software after doing the checking, testing and final touch. Next. Okay, this is our Gantt chart. This Gantt chart shows our progress project and planning from takvim by week for semester 4. The legend for blue is planning from takvim. The pink one is for our progress project. Tengok balik expected result. Apa ni Gantt chart tadi? Okay. Teruskan. Expected result. Expected result. Nowadays, contractor or quantity surveyor has a problem to estimate the right quantity of material for a building. So our project may help them to count the specific amount of material for a building. We sure that our project can approve all the works and counting of the material of the building. This project will help to prevent the allowance or the expected cost occurring during construction. In one word, our project is to speed up and make every future engineer job more fast and pricely. That's why we know that our project can replace skill estimator that will account for as many factors as necessary, including such things as market condition to create an accurate estimate. We also expect that our project will not just have to count or estimate the correct amount of the material for a building, but also to encourage the new future of engineering to be more competitive in creating a new software just like we did. That's all from us. Thank you. Okay, thank you for presentation. Back to problem statement. Problem statement. Problem statement. Yeah. Okay. Okay. There are several forms designed to simplify the calculation process, but they are very complicated. So yang ni saya ambil yang last lah. Okay, untuk presentation yang kali kedua ni, kamu akan buat penulisan laporan bab 1, bab 2 dan bab 3. Okay, bab 1 dah settle lah. Cuma bab 2 tu pencarian untuk mendapatkan pengetahuan daripada pembacaan dan juga bila awak dah buat pembacaan untuk membezakan di antara software yang awak nak buat nanti dengan yang ada taking off secara manual pakai borang dia. So dalam presentation ni saya tak nampak. Contohlah, okay, yang borang yang ada ni, okay, itu adalah keadaan manual. Tapi cadangan yang awak nak buat nanti pada software awak tu di sebelah kiri awak tak tunjukkan dia punya menu dia. So tu yang saya tak nampak lah pada hari ini. Okay, itu yang pertama lah. Okay, ada buat pembacaan ke untuk literature review ataupun kajian ilmiah dalam bab 2? Halo. Tak ada? Pembacaan? Ada tak buat pembacaan untuk literature review untuk bab 2 ni? So untuk bab 2 tu literature review biasanya awak akan cari maklumat secara ilmiah daripada internet, daripada website ataupun daripada software-software yang ada di luar sana. Awak tak tunjukkan yang perbezaan di antara software yang awak nak buat ni nanti dengan software yang ada di luar sana. Tak apa. Yang tu tak ada pun. Sebab yang lepas masa presentation pertama pun awak tak boleh bagi nama software tu. Ya, Nur Bakis. Betul ke?
Okay, problem statement lah. Okay, next pergi pada objektif. Objektif. Ya, objektif. Ya. So, objektif. Okay, to design, okay, betul. To design QMS software lah. Tak ada, tak buat pun alternative application. Sebab kalau awak buat alternative application, awak kena masukkan dia dalam yang ketiga. Nombor 2 tu dah betul dah. To develop a software to provide material quantity estimation data. Okay, yang ketiga, to test the effectiveness of QMS 6. Boleh guna ke tak boleh guna? Yang tu bukan efektif ya. Itu workability. Oh. Kalau effectiveness, maksudnya software yang awak buat ni dengan software yang ada di luar sana, awak cuba bandingkan mana yang lebih senang, mana yang lebih mudah dipahami. Mungkin QMS awak ni senang sangat. Contoh, saya bagi contoh. Senang dan mudah difahami. Tapi dia tak detail. Ada part-part yang ada contohnya macam besi bar sizing untuk besi tu tak ada. Kemudian untuk software yang kedua, dia walaupun bukan susah sebab biasanya kalau software ni bila kita tak biasa mula-mula kita guna, kita akan rasa susah lah. Tapi bila dah biasa guna tu kita akan rasa senang. So software yang kedua tu yang ada di luar sana tu awak tak nyatakan. So jangan guna perkataan effectiveness ni. Okay? Yang effectiveness ni tukar jadi boleh berfungsi lah, boleh berfungsi. Okay, dan yang keempat kena ada lagi satu iaitu cost estimation untuk buat semua projek ni. Okay, mungkin kamu berempat akan masuk kelas untuk buat programming pada apps, nak masukkan dalam Google Play Store tu ke, tak kisahlah awak nak pakai Visual Basic ke apa ke, tapi nombor 4 kena ada cost effectiveness. Okay, alright. Next slide. Lagi saya nak tengok awak punya gancat lah. Gancat. Ya, gancat. Okay, stop. Patah alik. Saya nak seronok tengok yang tadi. Okay, macam ni dah okay dah, cantik dah apa yang awak buat ni. Cumanya bila awak tak buat perbandingan secara side by side, awak tak membantu user untuk awak tak guide user untuk guna alat ni. Tak apa, software ni tak apa, boleh, tapi seboleh-bolehnya tidaklah sesimpel macam ni lah. Sebab kalau buat software dia akan ada cabang banyak sangat. Okay, alright. Okay, teruskan. Expected result. Saya nak tengok expected result ni. Expected result. Ya. Ampun lah handphone. Handphone. Alah, tertinggal ke? Ya. Handphone mana handphone? Tak mana. Okay, expected result. Expected result ni awak tak boleh buat macam ni lah. Okay, expected result awak ni apa yang awak harapkan daripada software yang awak nak buat ni nanti. So, yang pertama, software yang awak buat ni nanti dia meliputi semua jenis bahan yang ada di luar sana. Bila semua bahan, simennya dengan kayunya, dengan apa 3 barang yang awak sebutkan tadi, sebenarnya kena masukkan dalam option-option yang ada pada menu tersebut. Contohnya bila kita klik pada steel, dia akan turun, anak panah tu akan turun, dia akan keluarlah beberapa list. Pilih. Kalau simen konkrit, tekan list ni, dia akan keluar beberapa list untuk dipilih. Okey. Jenis simen lah. Yes. Awak kena masukkan data semua tu ke dalam software awak tu. Yang tu sebenarnya yang awak kena cerita sebenarnya. Expected result ni sebenarnya benda yang awak nak buat ni nanti pada semester 5 software ni nanti. Okey, sebabnya pada semester 4 ni bab 1, bab 2
untuk kajian ilmiah, dan bab 3 metodologi ni adalah cara awak nak buat software. Mula-mula user akan masuk mana. Okey, bagi dia beberapa pilihan. Yang kedua, user akan ambil bahan apa, bagi dia beberapa pilihan. Okey, dan pilihan-pilihan yang telah dipilih ni sebenarnya dia akan keluar pada input bila dia user tu tekan pada result lah, ataupun pada final form. So perbezaan di antara user interface pada handphone dia tu, software dia tu, dan juga pada manual pakai tangan tu hendaklah ditunjukkan. Dan kenapa software awak ni akan dikatakan lebih baik daripada manual tersebut. Ini sebenarnya yang ada dalam expected result. Okey, keseluruhan projek awak bagus. Cumanya saya risau pasal awak punya proses lah nak buat nanti. Nak start daripada software apa untuk kita buat. Kemudian bila awak dah buat software, mungkin awak tak faham nak buat software, awak masuk kelas berbayar. Cara nak buat software pakai apps. Ataupun kalau tak ada pun, susah-susah pun, awak terpaksa belajar sendiri, cari dalam YouTube macam mana nak buat apps. Ada, berlambak dalam YouTube. Cumanya awak kena pilih, try satu-satu, jadi ke tak jadi, cuba buat dulu. Okay? Alright, saya ingat ada semester 5 sekarang, student BSET sekarang yang buat projek pasal apps lah, tak silap saya. Tapi saya tak ingat apa konten dia. Okay, semester 5. Dan dulu-dulu pun memang ada student BSET lah yang buat software untuk buat pelaporan setiap hari di tapak bina. So software tu senang. Bila dapat result tu sebenarnya awak boleh tunjukkan kepada awak punya supervisor ataupun bos. Saya dah kira pakai apps ni, ini dapat hasil dia. Kemudian bos boleh tengok lah macam mana. So itu yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam expected result. Okay, daripada presentation awak ni tadi, bagus. Cumanya saya tak nampak lah awak punya kedalaman ilmu awak dalam bab 2 tu. Literature review tak ada. Bukan tak ada. Ada sikit tadi pada design thinking tadi. Tapi tidak menceritakan untuk software yang awak buat ni apa benda yang awak nak kena cari dulu, apa benda yang awak nak kena buat dulu. Lepas tu pengetahuan mengenai untuk buat software ni saya tak nampak dalam presentation tu. Okey, itu saja daripada saya. Bagus, cumanya saya tak nampak lah usaha awak dalam bab 2 tu, literature review dalam awak punya presentation. Mungkin ada kot dalam laporan proposal tu nanti. Tapi jelah, apa yang saya sebutkan tadi, apa yang saya tegur tu nanti awak boleh masukkan dalam awak punya buku log lah. Okey, hari ni petang ni kita start pukul berapa, awak tulis apa yang saya telah ceritakan. Dan apa yang kamu present tadi dan benda yang saya cakap ni saya telah rakam, sedang merakam sekarang dan akan di-upload dalam YouTube. Nanti awak boleh tengok lah dalam YouTube. So itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa nak tanya ke? Nathaniel, apa khabar? Baik. Baik, tak sihat. Lain tak clear. Tiba-tiba nak habis baru clear Alamak. Saya pun tak tahu macam mana ni. Tak apa. Okay. Ini bagus. Okay. Housing building. Cuma tiba-tiba terkeluar setting. Yang ni tak perlu cerita lah. Tapi yang penting cerita masa yang mula-mula dia masuk tu. It's a good process lah. Before and after. So before presentation pertama, after dah ada benda ni. Actually benda ni sebenarnya dah ada dalam presentation pertama. Okay. So bila presentation kedua saya nak tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam software tersebut jika dibandingkan dengan yang luar. Yang kaedah manual lah. So untuk buat software ni
proses 1, 2, 3, tekan menu ni keluar, yes, no, pilih masuk nilai. Itu semuanya dia benda besar lah. Tapi untuk tackle benda ni, awak mungkin boleh listkan dahulu bahan-bahan yang ada di luar sana. Contoh dia besi. Okay, besi bar tu lah. Okay, Y ke, besi C ke, lepas tu simen. Lepas tu isi padu dia. And then dia punya volumetric calculation dia macam mana. So yang tu sebenarnya yang awak present pada semester ni, kali kedua ni. Tapi saya tak nampak benda tu. Tak apa, awak nampak apa yang awak buat bila saya bagi tahu benda macam ni. Dan saya harap pada semester 5 nanti, walaupun bukan dengan saya tapi dengan orang lain, awak boleh tunjukkan QMS awak dengan manual. Okay? Alright. Ada soalan sebelum kita bersurai? Aiman, ada soalan Aiman? Cik, Ya. sebenarnya kita orang punya apps ni, kita orang just simpan maklumat. Simpan maklumat. Dia tak boleh generate result ke? Dia bukan untuk orang tu kira. Contoh macam orang tu nak buat rumah kan. So dia tekan rumah. And then dia pilih jenis rumah yang dia nak ni. Lepas tu dia tekan terrace. And then bila dah tekan terrace tu, keluarlah floor area ni. So dia pilih salah satu yang dia nak. And then bila dia dah tekan ni, material ni auto keluar lah. Steel ni berapa, formwork ni berapa. Habis Kau tu just apa kita fungsi orang dia? macam Habis tu apa fungsi final dia? fungsi Biasanya final. Fungsi final ni biasanya akan melibatkan kos dan banyak mana yang kita nak guna tu. Kalau tak menjawab soalan objektif awak tadi. Kalau awak buat macam tu, kalau awak fikir macam tu, sebenarnya awak tidak menjawab objektif awak. Cuba tengok yang pertama. Objektif pertama. Okey, objektif pertama ni sebenarnya nak gantikan kaedah manual tu dengan pakai software. Dan kaedah manual tu sebenarnya dia ada hasil dia. Kan? Bila awak buat software tapi awak tak ada hasil, so no point lah. Dan tidak menjawab objektif yang pertama. Bahaya tu. Memang bahaya. Awak kena sedar benda ni. Okay? Kena sedar. Sebab tu kalau boleh saya nak awak kecilkan sikit lah skop. Mungkin saya pun tak tahu nak celah mana, nak masuk pada bahagian apa. Tapi kalau melibatkan QS ni, sebab awak kata ni untuk QS, quantity surveyor lah. So dia besar. Okay. So awak cuba mudahkan software awak tu. Dan takkan nak pakai Excel kot, dia boring tu. Pernah pakai Excel lah untuk QS ni? Pernah kan? Ada. Sebab saya tengok yang dulu-dulu punya ada yang buat software lah. Tapi bila tanya, rupanya bukan buat software. Dia pakai Microsoft Excel untuk memudahkan pengiraan. Tapi Excel yang dia buat tu, sheet yang ada kat bawah tu, helai yang pertama, helai yang kedua sampai helai yang akhir. Helai yang pertama tu pun dah ada dia punya interface. Okay, sebab dulu tak ada Android. Tahun 2011, 2012 macam tu lah. Okay. Tapi tekan mula-mula sheet yang pertama tu, kan ada bawah sheet tu. Kalau kita pakai Microsoft Excel, dia terus jump kepada sheet yang terakhir ataupun sheet yang second last. Senarai bahan, kuantiti dia, lepas tu dia punya dia punya cost dia, okay, cost lah, dan dia punya total dia. Itu betul. Tapi memang nampak manual. Cumanya digantikan kertas dengan pen tu dengan Excel. Tapi sekarang ni 10 tahun lepas, 2021. Awak nak pakai apps. So saya tak nampak mana awak nak start. Tak apa. Awak boleh buat perbandingan lah dengan software yang kat luar.
Dan saya rasa projek awak ni kalau betul-betul menjadi, boleh pergi masuk bertanding lah dalam peringkat politeknik. Kalau apa yang awak buat ni. Sebab Jabatan Perdagangan dia ada buat software untuk booking tiket bas secara online. Student JP buat dengan kerjasama student JTMK, buat software tu masuk dalam Google Apps dan ramai yang dah pakai software ni. Tu contoh lah. Tapi sekarang ni untuk awak punya ni bagus. Cuma saya tak nampak hala tuju lah projek awak. Okay. Okay, Nur Balqis, Aiman tadi. Ada apa lagi nak tanya? Tak ada. Okay, bagus. Saya rasa bagus projek ni. Kalau betul-betul awak nampak dan awak dalam kepala ni mesti fokus kepada projek yang awak ni sebenarnya kalau betul-betul jadi awak boleh jual kat luar. Awak boleh masuk dalam Google Apps, Play Store. Mungkin harga mula-mula RM5 untuk tempoh 2 minggu yang pertama. Lepas tu harga selepas 2 minggu pertama selepas awak launch, mungkin harga dia akan jadi RM20. Tak apa. Itu pun dah cukup bagus dah sebenarnya. Okay? Nak fokus benda ni, cuba buat duit. Okay? Sebabnya memudahkan orang. Benda-benda yang memudahkan orang ni, kalau betul-betul optimis, boleh buat duit. Tapi secara apps lah. Okay? Secara pakai software dalam telefon Android ataupun Play Store ataupun iOS Apple Store. Okay, Nur Balqis, ada soalan? Panjang pula. Tak ada. Sebenarnya sesi soal jawab ni markah dia 5. Macam Muhammad Aiman tadi tu dah dapat 3. Balqis kalau tak tanya soalan, saya bagi 1 je lah. Nur Hafizah, ada soalan? Macam yang lepas Nur Hafizah tanya, apa pendapat cik pasal projek ni? Betul ke? Ingat lagi? Saya cakap bagi tahu macam tu. Projek awak bagus. Saya nampak dia punya potential dia dekat Play Store tu. Saya dah ternampak dah. Tapi untuk awak lah pula, bila awak nak buat projek ni, okay? Jangan takutlah. Projek ni bagus. Okay, Nathaniel, ada soalan? Tak ada apa nak tanya? Ada. Tanyalah cepat. Ni tuan, kalau projek ni kan tuan cakap tadi macam tak ada hala tuju. Ada. Awak ni dengar lah betul-betul. Ya Allah. Yang ni yang saya tak suka ni. Saya cakap lain, awak cakap lain. Tak, maksudnya Ingat, saya ni saya rekod ni. Awak boleh tengok balik. Ya. Ada soalan? Dia apa ni? Dia tuan boleh bagi hint tak apa yang kita orang boleh tambah lagi? Awak tanya supervisor awak tu. Saya panel je. Dan saya juga buat benda yang sama lah pada grup saya. Ada berapa orang ni? Ada 8 orang, 2 grup ni. Saya akan bagi tahu benda yang sama. Kalau ada hala tuju, saya akan bagi tahu terus terang. Dan projek kat luar tu beza sebelum dan selepas. Cara untuk awak buat, saya akan guide lah grup saya. Tapi untuk grup awak ni, better awak tanya supervisor lah. Supervisor Puan Jayasri ke? Sekejap. Apa nama supervisor siapa? Puan Azmanira. Puan? Azmanira. Puan Azmanira tu bagus. Tanya dia betul-betul. Kalau tak ada tanya dia, mungkin boleh tanya Puan Sharifah Wahidah, Puan Azia. Okay, dia suka tengok benda-benda macam ni. Ada steel, ada formwork, ada konkret. Banyak. Tak apa, banyak. Nathaniel buat konkret, Nurul Hafizah buat formwork, Nur Balqis buat steel, Aiman buat layout dia ke. Tak apa, boleh. Ingat, awak kena buat benda ni masa semester 5. Janganlah pula
Tak tahu nak start kat mana, duk tanya benda tu, duk tanya benda ni. Seolah-olah macam memang awak tak ada ilmu untuk buat benda ni. Sebab apa? Sebab bab 2 awak gagal untuk present pada saya pada hari ini. So bab 2 literature review tu sebenarnya dah menjawab soalan dah dalam presentation ni. Tapi saya tak nampak. Ada sikit je. Ada muka depan, ada user interface untuk telefon tu je. Kena pulun lah. Okay? Alright, itu sahaja daripada saya. Ada soalan lain sebelum kita bersurai? Okay, Tuan. Ya. Tu kena buat perbandingan lah antara app Tak, yang nak buat ni dengan buat dulu. yang lain. Buat dulu apps tu. Dan kan bandingkan dengan manual. Oh. Itu fokus pertama. Buat dulu apps dan bandingkan dengan kaedah manual. Oh, so apps kita orang pun kena tunjuk jugalah kaedah manual tu macam mana? Tak perlu tunjuk dah. Tak payah? Tak payah dah. Kalau awak cuba bandingkan dengan apps yang lain, awak kena tunjuk manual. Tapi kena ingat, objektif awak tadi. Objektif yang ketiga awak tadi tu sebenarnya masuk nombor 3. Yang effectiveness tu. Yang itu kena betul-betul awak kena pilih betul-betul. Sama ada effectiveness ataupun function. Boleh berfungsi ataupun tidak. Kalau awak tu tulis perkataan effectiveness ni, maksudnya awak dah membanyakkan kerja awak. Saya nak awak buat yang simple-simple. Okay? Maksudnya tuan nak yang lagi berkesan daripada yang manual lah macam tu. Macam ni nanti tanya kawan-kawan ya. Okay. Biar kawan-kawan yang jawab. Saya nak jawab tu macam awak tak faham benda yang saya cerita ni. Susah juga tu. Tak. Saya tak marah. Saya cuma terkejut. Tiba je tanya soalan macam ni. Okay, tak apa. Alright. Kalau tak ada apa-apa, boleh bersurai ya? Okay. Okay. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Bye. Mudahkan projek. Aiman, jangan lupa mudahkan projek awak tu. Ya. Bagus. Tapi bahaya. Bukan bahaya lah. Maksudnya, saya tak nampak pun yang awak nampak sebenarnya untuk awak buat projek ni. Okay, bye. Okay, bye. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Sama-sama. Apa, Ban? Aduh.